Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan dan juga pensyarah kami iaitu Puan Nur Hafizah binti Muhammad Ahmad iaitu pensyarah bagi khusus pengajian Islam semester 1. Saya Farhan bin Rahman selaku sebagai ketua kumpulan 8 bersama rakan-rakan saya ingin membuat pembentangan dan juga menunjukkan hasil daripada kajian kami yang diberi oleh Ustazah Nur Hafizah iaitu yang bertajuk Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukuman Hudud bagi Jenayah Merompak di Malaysia. Hukuman hudud sangat sinonim pada kalangan rakyat Malaysia. Ia merupakan satu isu yang agak berat dan juga sering dibincangkan, terutamanya pada hukuman hudud bagi jenayah merompak. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ini kita boleh lihat yang mana ahli kumpulan 8 iaitu terdiri daripada 8 orang ahli. Yang pertama iaitu saya Farhan selaku ketua ahli kumpulan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Huzair bin Hasnul. Nombor kad matrik saya CN210339. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dina Adam bin Muhammad Nazri, bernombor pendaftaran CN210277. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dani bin Azman. Nombor matrik saya CN210260. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Herman. Nombor kad matrik saya CN210394. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Putera Amirul Akhtaruddin bin Muhammad Nizam. Nombor kad matrik CN210272. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Razali dengan nombor matrik CN210413. Sekian, terima kasih. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, mari kita saksikan pembentangan yang akan dilakukan oleh Muhammad Amiruddin berkenaan latar belakang kajian, objektif dan juga penyertaan masalah bagi kajian kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tentang latar belakang kajian. Dari segi maksud ialah jenayah merompak dalam undang-undang Islam dipanggil hirabah. Dari segi istilah syarak, jenayah hirabah ini dilakukan secara serangan, merampas harta, membunuh ataupun menakutkan secara terang-terangan. Untuk kategori pula, jenayah ini dilakukan secara kekerasan dengan bersenjata ataupun tidak, dibuat oleh secara berkumpulan ataupun secara berseorangan. Hal ini kita perlu ambil tahu kerana jenayah ini sangat dimurkai oleh Allah, kerana kelakuan ini seperti memerangi Allah dan Rasul. Seterusnya, penyataan masalah. Penyataan masalah saya terbagi kepada 4, iaitu dimulakan dengan pembahagian hukuman. Pembahagian hukuman terbagi kepada 3, iaitu hudud, kisas dan takzir. Contoh yang telah berlaku di Malaysia kerana hukuman hudud tidak dilangsungkan yang dicatatkan sejak 18 Mac lalu, sebanyak 16,452 kes pecah rumah. Ini kerana disebabkan kemiskinan seseorang itu hilang punca pendapatan, lalu mengambil jalan yang singkat untuk melakukan hirabah tersebut, iaitu dengan merompak rumah-rumah masyarakat lain, dan akhir sekali jumlah hutang yang tinggi. Ini adalah faktor yang sangat utama di Malaysia pada hari ini kerana PKP telah terjadinya PKP, iaitu dengan COVID-19. Seterusnya ialah pelaksanaan hudud telah dilangsungkan di Brunei. Ini menjadikan bukti di Brunei sebanyak 57% pada tahun lalu telah menurun kes perompakan ataupun kes-kes lain yang telah yang membabitkan hukum hudud.
Seterusnya, konsep kajian kami ialah objektif kajian kami ialah perbandingan konsep jenayah mencuri di antara Undang-Undang Islam dan Kanun Kesiasaan Malaysia. Yang kedua ialah kajian meneliti pemikiran masyarakat Malaysia tentang hudud. Yang ketiga dari segi impak ialah impak atau kesan kepada masyarakat apabila hudud dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang menarik oleh Amiruddin. Seterusnya, mari kita melihat pembentangan berkenaan metodologi kajian ini oleh Ahmad Danish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan tentang metodologi kajian yang kami gunakan untuk kajian kami yang bertajuk Persepsi Masyarakat terhadap Muka Hudud terhadap Jenayah Merompak. Metodologi yang kami gunakan iaitu pendekatan kualitatif. Kaedah yang kami gunakan ialah soal selidik. Soal selidik yang kami gunakan iaitu terbahagi kepada 3 bahagian, bahagian A, B dan C. Setiap bahagian mempunyai 6 soalan. Dan keseluruhan soalan yang kami hasilkan ialah sebanyak 12 soalan. Bahagian A iaitu berkaitan dengan maklumat responden kami. Bahagian B dan C iaitu soalan yang berunsur skala. Soalan yang kami sediakan untuk menjawab objektif yang kami sediakan. Selain itu, kami menggunakan kaedah perpustakaan, iaitu kami menggunakan kajian daripada kajian lepas, jurnal dan artikel. Untuk menganalisis data, kami menggunakan carta pie dan graf bar yang terhasil daripada soal sidik yang kami dapat daripada responden. Terima kasih kepada Ahmad Danish atas perkongsian metodologi kajian. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat hasil dapatan kajian kami yang akan dibentangkan oleh Muhammad Huzi dan juga Muhammad Daniel Adam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Adam bin Muhammad Nazri, bertumbuh pendaftaran CN2100277. Saya akan membentangkan hasil kajian. Yang pertama, kita pergi dari segi konsep hukum hudud dalam Islam. Maksud hudud dari segi bahasa ialah menahan atau mencegah, dan dari segi istilah pula disebut sebagai kesiksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang diwajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT. Kadar hukumannya tidak boleh dipinda sama ada dikurang atau ditambah. Terusnya kita pergi kepada 7 jenis jenayah hudud yang terdapat dalam syariat Islam. Yang pertama iaitu zina, yang kedua iaitu qazaf ataupun menuduh zina tanpa bukti, yang ketiga minum arak, yang keempat mencuri ataupun mengambil harta orang lain secara senyap atau sembunyi, yang kelima hirabah atau lebih dikenali sebagai merompak dengan keganasan ataupun menggunakan senjata, yang keenam menderhaka, yang ketujuh ridah ataupun murtad. Kepada hasil kajian yang kedua iaitu cabaran melaksanakan hukuman hudud di Malaysia. Yang pertama, kepelbagaian kaum yang akan menyebabkan berlaku pelbagai pencanggahan. Seperti yang kita tahu, di negara Malaysia ini terdapat pelbagai budaya dan bangsa serta agama. Jadi ada setengah golongan yang tidak bersetuju dengan pelaksanaan hukuman hudud ini di Malaysia. Yang kedua, terdapat golongan yang melihat hukum hudud dalam bentuknya yang juz'i ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai stand alone yang terpisah dari sistem jenayah syariah Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, dari segi ekonomi, ada yang berpendapat bahawa ekonomi sesebuah negara akan merudum apabila hukuman hudud ini dilaksanakan. Seperti contoh, ada yang beranggapan bahawa hukuman potong tangan akibat jenayah merompak ini terlalu kejam, seterusnya menyebabkan kadar peningkatan golongan kurang upaya di sesebuah negara itu, seterusnya menyebabkan ekonomi sesebuah negara itu jatuh merudum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Uzair dan saya akan membentangkan kesan hudud terhadap sesebuah negara dan kesimpulan.
Apabila hukuman hudud dilaksanakan, ia akan memberikan kesan kepada masyarakat melalui beberapa aspek seperti aspek akidah, ekonomi, keamanan sambutan dan penerimaan masyarakat serta keberkatan. Dari sudut akidah pelaksanaan, hudud akan menyuburkan nilai-nilai kesucian dalam masyarakat, menutup pintu-pintu kerosakan yang memporak-perandakan keharmonian individu dan keluarga. Sementara dari sudut ekonomi pula, ia boleh memelihara keselamatan, harta benda dan membangunkan ekonomi dan memperkasakan bidang pekerjaan. Adapun melalui sudut keamanan, ia akan memberi keamanan kepada nyawa, maruah dan harta benda. Pelaksanaan hukuman hudud ini seperti hukuman potong tangan dan sebat menyebabkan mereka yang ingin melakukan jenayah seperti mencuri dan berzina berfikir 2 kali sebelum melakukan jenayah tersebut. Hasilnya mereka akan merasa gerun dan sudah pasti keamanan akan terselah. Pelaksanaan hukuman hudud juga sudah tentu akan mendapat mandat dan restu rakyat yang beriman dan ikhlas melaksanakan undang-undang Allah SWT. Keadaan ini pastinya bertentangan dengan undang-undang ciptaan manusia. Bagi kesimpulan pula, berdasarkan perbincangan daripada kesalahan hudud bagi hukuman merompak dan mencuri, tidak perlu berpandukan hukuman Islam. Situasi tersebut menunjukkan bahawa peruntukan hukum Islam dalam masyarakat Malaysia masih lemah daripada segi pelaksanaan undang-undangnya disebabkan oleh wujudnya pelbagai faktor penghalang. Antara sebab yang menghalang pelaksanaan undang-undang adat terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah disebabkan keteguhan masyarakat terhadap nilai adat Melayu dan ketaatan memutatuli kepada pemerintah yang sememangnya berkuasa mutlak. Situasi tersebut menjadikan peruntukan undang-undang yang berteraskan hukum Islam diubah atau diabaikan mengikut kehendak pemerintah tertinggi atau berpandukan situasi dan kedudukan masyarakat Malaysia pada ketika itu. Sekian, terima kasih. Jadi itu sahaja perkongsian untuk ahli kumpulan kami iaitu ahli kumpulan 8. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar hasil daripada perbincangan kami ini.